Dah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Testing, 1, 2, 3. Okay, kita masih menunggu lagi. Ada sesiapa tak? Okay. Kat mana? Hai, apa khabar semua? Hai, Siti Nadia Muhammad. Thank you for watching. Hai Kak Fafa. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Bertemu kembali kita dalam segmen Brown Bag Lunch pada hari ini bersama dengan saya, Siti Hanum binti Abdul Qadir, kaunselor di bahagian pengurusan sumber manusia pada hari ini. Dan hari ini bersyukur kepada Allah kerana saya dapat bersama-sama meneruskan lagi segmen kita pada hari ini. Dan seperti yang semua sedia maklum, pada hari ini saya akan membincangkan topik berkenaan anger management during MCO. Dan dalam bahasa Melalunya, okay, Assalamualaikum Puan Hanum, selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari Kak Fafa. Okay, selamat balik. Seperti yang sedia maklum, slot saya pada hari ini akan membincangkan topik berkenaan anger management during MCO. Kalau dalam bahasa Melalunya, macam mana kita nak urus emosi ketika PKP. Seperti yang semua sedia maklum, PKP kali ini, PKP yang kedua. PKP 2.0 lah. Dan mungkin ada di kalangan anda semua yang tak pernah bayangkan PKP kali kedua ini bakal berlaku. Dan kita dah berada dalam pandemik ni lebih kurang dalam almost setahun. Dan harapan saya sepanjang slot live saya pada hari ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan input, dapat memberikan benefit kepada anda semua. Tak kisah anda adalah pejabat awam ataupun anda adalah suri rumah ataupun sesiapa sahaja yang sedang bekerja dengan topik kita iaitu anger management during PKP 2.0. Okay, so kita tengok dulu siapa yang dah live bersama. Okay, saya punya ketua unit, Puan Razam Fiza. Good luck. Thank you Puan, wish me luck. Okay, kita masih lagi tunggu. Siapa yang dah online tu boleh tak hi-hi kat saya sikit. Okay. So sebelum saya nak mulakan topik pada hari ini, saya nak cerita sikit lah. Tadi pagi saya ada certain issue, ada situasi ataupun kejadian yang tak diduga. Satu kejadian yang saya tak sangka boleh berlaku. Tapi kejadian ini sedikit sebanyak memberi saya kesedaran tentang topik yang saya akan bincangkan. Which is pada hari ini, pagi tadi, saya sembang sikit lah situasi saya. Which is pagi tadi, cermin mata saya patah. Dia patah ya tuan-tuan. Patah, bukan bengkok yang boleh kita betulkan. Ataupun cermin mata dia punya bingkai tu tercabut yang boleh kita pasang. Tapi cermin mata saya patah. Dipijak oleh suami saya. Okay. Macam mana saya kaitkan isu cermin mata yang patah ni dengan anger management control during this time. Okay. Bila dah patah tu, cerita dia ialah subuh kita bangun, terdengar bunyi prak, patah. Jadi saya terfikir, tadi malam saya tidur lambat sikit sebab saya nak study kita punya talking point untuk hari ni lah. Saya buat study sikit. So saya tidur lambat sikit dan saya letak cermin mata saya dekat lantai lah, dekat tepi. Dan bila bangun pagi, suami saya bangun dulu. Dan saya dengar bunyi benda patah. Terus
saya teringat, cermin mata saya. Dan bila buka lampu, betul yang berbunyi itu adalah cermin mata ya. Dan saya tengok suami saya. Suami saya pun tengok saya. Dia tahu sehingga bakal mengaum waktu tu. Tapi bagaimana saya relate dengan anger management ni during that situation. Okay, saya tengok suami saya dan dalam hati saya terfikir, kalau malam tadi saya tidur, saya letak cermin mata tu atas meja, risiko untuk cermin mata tu patah zero. Tapi hari ini cermin mata tu patah sebab suami saya yang pijak. Siapa yang salah dalam situasi ini? Yang pertama, dah terang-terang salah adalah suami saya lah kan, sebab dia pijak. Tapi sabar ya, sabar. Tapi siapa orang yang bersalah at first point? Itu adalah diri saya. Kalau saya boleh letak cermin mata itu di atas meja sebelum tidur, suami saya tak akan jadi orang yang bersalah. Dan dia pun tak perlu belikan saya cermin mata baru hari ini. Okay, so ada teknik, ada cara macam mana kita nak kawal that situation sewaktu situasi itu berlaku secara tiba-tiba. Dan saya akan ajar apa yang saya praktikkan pagi tadi dalam tempoh kita live ni. So sebelum tu saya nak baca sikit komen-komen. Syarif Salim. Hai Puan Nisha, video dah mula ke? Macam tak ada lagi. Puan Nisha nampak saya tak? Jelas tak suara jelas tak? Suara saya jelas tak? Puan Nur Hafiza Osman. Hai Puan Nur Hafiza, selamat tengah hari. Pia Fendi. Ni kawan sekolah saya ni. Assalamualaikum cantiknya Puan ni. Terima kasih Pia. Kasih Su. Salam Puan Anum. Hai Kak Rai. Assalamualaikum. Okey tak tu work from home? Puan Fiza dah mula ya. Kita dah mula tapi kita belum mulakan topik lagi. Okay. Fafa Yupi. Yay, kakak saya ni. Cantiknya Puan Anum hari ni. Berseri-seri je. Terima kasih. Good luck. Thank you Kak. Hanzet. Okay, kita punya EO, Unit Psikologi dan Counselling. Salam Puan Hanum. Waalaikumsalam Puan Heni. Apa khabar? Sihat tak tu? Okay. Okay, saya nak ucapkan terima kasih yang join live saya pada hari ini. Dan kita belum mulakan lagi topik ni. Kita nak sembang-sembang dulu sementara tunggu. Ada lagi tak yang nak join? Macam jual produk pula Okay. Kenapa saya memilih situasi anger management? Kenapa saya tak pilih isu-isu tentang disorder? Kenapa saya tak memilih isu-isu berkenaan tentang topik-topik that current issue berkaitan dengan COVID, pandemik ni terhadap kesihatan mental? Saya memilih anger management. Okay? Sebab anger management is one of the G's. Kalau kita boleh kawal, kita boleh control everything tentang diri kita sendiri. Okay, saya bagi satu situasi lah. Okay, situasi PKP di rumah oleh suri rumah. Okay, maafkan saya, oleh suri rumah. Okay, saya bagi satu situasi. Kalau sebelum ini, okay, saya bagi satu situasi yang contohnya Aminah. Aminah ni seorang suri rumah. Ada anak 4 orang. Anak yang pertama, kedua, ketiga bersekolah. Dan anak yang keempat diasuh sendiri di rumah. Okey. Sewaktu PKP, sewaktu sebelum PKP, rutin harian Aminah ini bangun seawal sebelum subuh. Mungkin dalam pukul 5.30 pagi, Puan Aminah ni dah bangun. Nak siapkan sarapan. And then pukul 6, Puan Aminah ni dah mula kejut anak untuk pergi ke sekolah. Dan kejut suami pula. And then siapkan sarapan, buatkan makan. Dalam pukul 7.30, anak-anak semua dah pergi sekolah. So Puan Aminah ni ada masa dekat rumah untuk mungkin menguruskan hal-hal rumah tangga. Contohnya membasuh baju, menyidai baju, mengemas rumah. Dan mungkin suri rumah ini, Puan Aminah ini ada waktu senggang dalam pukul 10, pukul 11, pukul 12 untuk berehat sebentar. Untuk berehat sebentar, sementara nak lakukan next
kerja yang seterusnya. So dalam waktu 3 jam, 2 jam ni mungkin adalah waktu untuk diri sendiri. Anak-anak tak ada pergi sekolah dah, suami dah pergi kerja dah. So itu adalah me time dia. Mungkin waktu itu Puan Aminah akan scroll Facebook ke, buka page KRT ke. Semua orang mesti tahu kan page KRT tu. Suri Rumah paling suka buka page tu. Dan dalam pukul 12 macam tu, Puan Aminah akan mula untuk menyiapkan makan tengah hari pula. Tapi berbeza waktu PKP. Kenapa? Sebab anak-anak semua dekat rumah. 24 jam dekat rumah depan mata kita. Kitalah cikgu, kitalah ibu, kitalah pengasuh, kitalah cikgu tuition. Dan itulah kerja suri rumah. Dan bak kata orang bagi suri rumah ni, dia macam ibarat tak ada PKP. Tiada PKP bagi suri rumah, tapi ada overtime. Ada overtime untuk suri rumah. Sebab pukul 8 pagi dah siapkan breakfast. Cuba bayangkan situasi suri rumah. Pukul 8 pagi dah siapkan breakfast. Okey, anak-anak dah makan. Pukul 8 ni kita masakkan mi. Kalau hari biasa, waktu anak pergi sekolah, kita masak mi separuh paket pun tak tentu habis. Sekarang ni, waktu PKP, masak 1 kilo mungkin habis. And then dah masak pukul 8. Anak dah makan, dah kenyang. Okey, kita pun relax. Tiba-tiba pukul 10 nak minum pagi pula. Dah ready untuk minum pagi pula. Makan balik makanan yang breakfast tadi habis kan. Okey lagi tu, boleh bertahan lagi. Jadi kita nak relax ni, pukul 12 baru rasa nak masak. Sejam setengah kita baru nak pergi dapur. Okey, baru nak fikir nak masak apa. Anak dah masuk dapur. Bu, hari ni kita nak makan apa? Ibu dah siap ke? Adik dah lapar. Perasaan tu, nafsu makan anak tu tiba-tiba macam naga. Tiba-tiba macam haruan laparnya. Padahal dah bagi makan ni 2 kali. Jadinya, kepenatan suri rumah itu berlipat kali ganda. Dan mungkin dia tak ada me time. Dan benda ini, cuba bayangkan situasi ini, mungkin baru dihadapi. Contohnya sebelum ini, rutin harian suri rumah tersebut dalam sebelum ini 10 tahun ke belakang seperti yang sebelum PKP. Tapi selepas adanya PKP, rutin harian itu berubah. Dan menyebabkan suri rumah ni tidak cukup rehat untuk mengurus anak, mendidik anak dan memberikan impak terhadap kesihatan mental, terutamanya mengenai emosi diri. Itu adalah situasi pertama. Apa yang berlaku terhadap suri rumah di luar sana, terhadap emosi mereka. Dan sebelum saya nak pergi kepada situasi yang kedua, saya nak baca dulu komen. Ada lagi tak komen? Izrin Nur Hidayat. Assalamualaikum Puan, salam perkenalan. Assalamualaikum Izrin Nur Hidayat, salam perkenalan daripada saya, Kaunselor SUKJ BPSM. Fida Afida. Hai kawan sekolah saya ni. Hai Hanum, good luck. Terima kasih Fida. Wish me luck. Hanzek, seri pengantin baru. Kak Eni ni mandai je kat rumah tu. Syazarin Saparati, sweetnya Puan Hanum. Thank you Ain. Your next slot will be on this 3 PM. Good luck too. Okay. So, sementara kita nak tunggu kalau ada yang nak sama-sama lagi bersama. Okay, saya nak ceritakan tentang situasi yang kedua, yang mana yang ini berkaitan dengan penjawat awam. Situasi PKP di rumah, bagaimana orang yang work from home, individu-individu yang perlu bekerja dari rumah. Mungkin ada di antara parents dekat luar sana yang bekerja, tak kisahlah penjawat awam ke, pekerja swasta ke, we are in the same situation, bekerja dari rumah. Dan keadaan ini berlaku secara tiba-tiba. Okay, contoh saya ibaratkan, nama, saya bagi satu contoh lah, nama dia Alia. Alia ini memang sebelum kahwin lagi dah bekerja. Dan apabila ada anak, okay, Alia ni ada transit di rumah pengasuh waktu tengah hari. Okay, tapi apabila PKP ini berlaku, anak-anak tersebut berada di rumah dan Alia pula bekerja dari rumah. Dan
Ini merupakan pengalaman Alia yang baru, yang tidak pernah beliau bayangkan perlu bekerja dari rumah. So, bagaimana Alia ini mengawal emosi, mengurus emosi dengan satu situasi yang baru, pengalaman yang baru. Cuba kita bayangkan, kita tak pernah ada pengalaman kena berada dengan anak 24 jam dalam satu tempoh jangka masa yang panjang. Ini bukan saya tak bercerita tentang berkenaan beban. Saya bercerita tentang berkenaan pengalaman. Pengalaman yang baru. Okay? Dan Alia ini mungkin sedikit tidak berpengalaman bagaimana nak mengawal emosi anak-anak. Contohnya, setiap pagi Alia akan bekalkan makanan untuk anaknya yang baby sahaja ke rumah pengasuh, dan anak-anak yang perlu bersekolah hanya bagi duit dan beli makanan di kantin. Tapi sekarang ni anak-anaknya tak bersekolah, online class di rumah. So Alia ni ada adjustment of work, adjustment of timing, sama ada dalam masa beliau perlu menjadi pekerja dalam waktu bekerja di rumah dan menjadi ibu sepenuh masa. Mungkin dekat situ akan adanya konflik dan adanya tekanan yang memberikan impak terhadap emosi Alia untuk menguruskan tekanan itu dengan lebih baik dan tidak menjadikan ia sebagai salah satu impak ataupun kesan yang negatif dalam diri. Dan sepanjang PKP ini, saya ingin kongsikan serba sedikitlah. Di unit psikologi dan kaunseling, kami menerima pelbagai isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan mental. Contohnya depression, anxiety. Ianya disebabkan oleh banyak faktor, terutamanya faktor keuangan, faktor konflik dan beban-beban tugas yang lain. Macam mana Alia, saya bagi contoh tadi, macam mana Alia ini nak kawal emosi. Contohnya, saya bagi contoh Alia perlu online meeting. Time Alia nak online meeting ni, anaknya pula tumpahkan air atas meja. So macam mana cara Alia itu nak mengawal emosi ketika isu ini, ketika kejadian itu, situasi itu berlaku. Ia memberikan konflik dan juga tekanan dekat dalam diri Alia. Okey? Okay, saya nak baca ada 4 komen yang baru. Terbaik Puan Hanum. Okay, Mimi Mizan, hai Mimi, thank you join my live. Okay, Mimi Mizan ini adalah kawan study saya di UMT dan beliau sedang melanjutkan pelajaran dalam sarjana in counselling di UUM. Saya doakan yang terbaik untuk anda, Mimi. Thank you for join my live today. Okay, Mimi Mizan, betul. Penjagaan emosi sekarang memang sangat penting. Ya, kalau kita dapat kontrol emosi dengan keadaan yang sangat baik, kita dapat kontrol diri kita dalam apa sahaja bentuk tekanan dengan baik. Okay, top fan kita, okay, Cik Syazlan Raza, our top fan. Terima kasih top fan saya. Kita punya YDP Pontian, okay, mungkin dah bertukar nama. Okey. Encik Muhammad Mahathir Kasim, harap bukan si Elia KWSP, bukan. Saya Alia, itu Elia, okey? Jangan stres. Wana Sulaiman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Wana. Terima kasih sebab join live saya pada hari ini. Okey. Sementara Nur Ashikin Awang. Okay, Puan Nur Ashikin, boleh dengar tak suara saya sekarang? Kalau boleh dengar, boleh bagi feedback sedikit. Okay. Macam sekarang ni lah, saya nak tengok live Puan tapi tak masak lagi. Anak dah sibuk cari makan. Jadi saya sempah hulung dengan nasi goreng pagi tadi je. Itulah situasi suri rumah. Okay, pukul 8 dah buat breakfast. Pukul 10 lapar lagi. Belum sempat nak duduk, nak rehat. Nak makan tengah hari pula. Okay. Situasi PKP suri rumah kan?
Okey, situasi yang ketiga. Kalau yang pertama tadi saya ceritakan situasi suri rumah sewaktu PKP. Macam mana kawalan emosi itu berlaku. Yang kedua, saya bercerita tentang situasi PKP di rumah oleh individu yang bekerja dari rumah. Macam mana pengalaman baru yang mungkin tak pernah dibayangkan perlu dijalankan. Menjadi parents dalam keadaan PKP dalam masa yang sama perlu menjalankan tanggungjawab bekerja. Okey, submit all the task kepada majikan dengan masa yang diberikan. Okey. Dan situasi yang ketiga iaitu situasi norma baharu. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan situasi norma baharu? Okey, saya berikan satu situasi. Okey, saya nak bagi nama. Okey, kalau tadi Cik Mahathir kata Elia KWSP. Okey, saya bagi situasi nama siapa ya? Lisa lah, sedap sikit Lisa. Okey. Saya berikan satu situasi Lisa. Okay, Lisa ini bekerja di sektor essential sektor yang perlu dibuka walaupun PKP. Okay? Dan beliau bekerja sepenuh masa, tiada pergiliran disebabkan beliau bekerja di sektor essential yang perlu dibuka walaupun PKP. Okay? Dan saya bagi situasi kesukaran di mana perkara yang tidak pernah berlaku, beliau perlu jalani kehidupan yang baru dengan norma yang baru. Okey, situasinya adalah Lisa tadi dia bekerja naik pengangkutan awam, naik bas, okey, naik bas. Dan sebelum PKP, sebelum adanya pandemik ni, Lisa dah tahu bajet timingnya. Okey, saya akan keluar rumah pukul 7.30 pagi. Saya yakin 5 minit selepas saya tunggu, bas akan sampai. Tapi sewaktu PKP ini, pengangkutan awam terhad. Okay. Ramai sektor-sektor perkhidmatan tidak beroperasi secara sepenuhnya dan ia memberikan kesukaran untuk Lisa ini hadir ke tempat kerja dengan satu situasi yang lancar seperti sebelum adanya pandemik. Dan apa yang berlaku kepada Lisa? Sewaktu PKP ini, Lisa datang macam biasa pukul 7.30 pagi untuk tunggu bas, tapi situasinya berubah. Kadang-kadang datang pukul 7.30, bas ada. Okey, boleh naik bas. Kadang-kadang Lisa datang pukul 7.30, kena tunggu hampir 20 hingga 30 minit untuk bas tu sampai. Dan kadang-kala Lisa sampai pukul 7.30, bas tersebut dah bergerak. So dekat situ adanya adjustment of time. Ada timing constraint dekat situ. So dekat sini, Lisa terpaksa mengeluarkan ataupun mengeluarkan sedikit wang untuk dia buat standby. Contohnya kalau bas terlepas, saya kena naik teksi sebab saya tak boleh datang lambat pergi kerja. Dan apabila situasi ini berlaku, adanya tekanan dan menyebabkan Lisa ini hadir ke tempat kerja dengan keadaan yang tidak seronok, tak fun, rasa stres pergi kerja. Kenapa saya kena hadap situasi yang macam ni? Why this thing happen? Kenapa adanya pandemik ni? Bila nak habis pandemik ni? So dekat situ, bila Lisa sampai tempat kerja dengan keadaan yang tak seronok, keadaan yang marah, kecewa, menyebabkan dia tidak bermotivasi untuk bekerja. Dan itulah kenapa Lisa ini juga perlu belajar mengurus emosi dengan baik. Okey? Okey, kita ada Nur Ashikin awang kecil. Boleh puan, tapi lembutnya suara. Segan saya. Tak, suara saya pun macam ni puan Nur Ashikin. Minta maaf ya, jangan segan-segan. Tanya je nak tanya apa. Okey, kita ada top fan yang kedua. Atin. Wow. Okey, terima kasih top fan. Top fan SUKJ ni. Ahli akrab kita. Okay, Norma Kadir, cute. Thank you Puan Norma Kadir. Macam kenal je siapa ya. Okay, saya dah bercerita tentang 3 situasi, 4 situasi termasuk situasi diri saya pagi tadi. Okay, situasi yang pertama, cermin mata saya yang patah tadi. Dan saya akan ajar teknik bagaimana saya kendalikan emosi pagi tadi dengan tajuk kita pada hari ini, bagaimana perkara tersebut relate dalam kehidupan harian kita. Yang kedua, saya ceritakan tentang situasi suri rumah. Okey, bagaimana kawalan emosi suri rumah sewaktu PKP 2.0 ini. Yang ketiga, bagaimana situasi berlaku ketika PKP
untuk individu yang work from home, bekerja dari rumah dan juga menjaga anak-anak, sambil menjaga anak-anak. Dan yang ketiga adalah situasi norma baru. Okey, keadaan yang baru, persekitaran yang baru, bagaimana keadaan itu berlaku. Okey, saya nak mulakan topik ini. Okey, saya harap semua orang boleh buka hati, buka telinga untuk mendengar. Sama-sama berkongsi. Kalau ada apa-apa perkongsian, boleh share dan kita boleh sama-sama berinteraksi antara satu sama lain. Okey. Topik kita berkenaan tentang anger management during MCO 2.0. So, saya nak mulakan dulu tentang definisi emosi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa itu emosi? Apa yang kita faham tentang emosi? Emosi ini adalah satu perasaan yang kuat. Okey, emosi ini saya ulang adalah satu perasaan yang kuat. Okey, perasaan apa? Pertama, perasaan ini pelbagai. Dalam kehidupan kita, kita ada banyak perasaan, kita ada banyak emosi. Dan perasaan tersebut ada pelbagai, contohnya perasaan berkasih sayang, perasaan gembira, perasaan keriangan, okay? Perasaan yang seronok. Ataupun perasaan sebaliknya, perasaan yang sedih, benci, marah dan perasaan yang cemburu, takut. Okay? Perasaan ini bercampur baur. Dan dalam masa yang sama, anger management ini juga terkait dengan tekanan ataupun stres. Dan selalu orang akan kaitkan anger management stres. Macam tu. Faham tak? Bila kita dengar anger management, kita akan nampak adanya stres dekat situ, tekanan. Dan apa itu tekanan? Okay. Tekanan ini, apa itu tekanan ataupun stres? Okay. Tekanan ini merupakan suatu tindak balas fizikal, mental dan juga emosi ke atas sesuatu situasi yang mengganggu. Okey, saya ulang balik. Stres ini merupakan suatu tindak balas fizikal, mental, emosi terhadap sesuatu situasi. Situasi yang saya bagi tahu tadi, 4 situasi tadi, okey, yang mengganggu keadaan diri kita yang stabil. Maksudnya diri kita ini normal, tapi bila ada sesuatu situasi, maafkan saya, bila ada sesuatu situasi yang mengganggu keadaan diri kita yang normal, okay, stres itu akan berlaku, akan adanya stres. Okay? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, stres ini juga penting. Okay? Stres juga perlu ada dalam kehidupan harian kita untuk setiap orang mencapai matlamat diri. Dan kalau kita tak ada tekanan, kita tak ada stres, kita tak dapat lebih bermotivasi untuk push ourselves harder, untuk bermotivasi untuk menjalankan sesuatu kerja. Okay? Sebelum tu saya nak baca dulu komen. Encik Muhammad Mahathir Kasim ni, marah diri sendiri boleh tak? Marah diri sendiri macam mana tu? Okey, ada kawan saya daripada UMT juga, Ashraf. Hai Acap, terbaiklah Puan Ainam. Terima kasih Acap, terima kasih join live saya pada hari ini. Okey, itu saya kaitkan tentang apa yang berlaku di antara anger management dan juga stres. Dan saya ada baca satu artikel daripada satu website di luar negara. Okay? Website ini dah established sebab di barat mereka dah banyak menggunakan pendekatan counselling online. So saya banyak baca di dalam laman web ni lah. Kalau anda semua nak baca berkenaan dengan topik ataupun slide-slide yang menarik berkenaan psikologi, boleh baca di laman web BetterHelp, BetterHelp. Okey, di sana di barat mereka menggunakan pendekatan counselling secara maya, dan saya dapati artikel-artikel yang ada di dalam laman web ini adalah artikel-artikel yang valid, yang baguslah untuk kita praktikkan. Okey. Dalam laman web tersebut saya tertarik dengan satu ayatnya. Berkenaan topik kita pada hari ini, ada ayat itu menyatakan bahawa getting angry doesn't make you a bad person.
Okay, saya ulang balik ayatnya. Getting angry doesn't make you a bad person. Iaitu, at some point, kita memang tak dapat kawal kita punya emosi. Sebab kita bukan maksum. Kita memang kadang-kala ada satu situasi itu kita tak dapat kawal. Apabila ada situasi yang menekan diri kita untuk berasa marah. Dan kemarahan yang tidak dapat dikawal itu tidak menjadikan kita orang yang buruk. Sebab apa? Sebab bila kita tahu kita tak dapat kawal emosi itu dalam suatu keadaan, jadi kita dapat realize, kita sedar yang kita perlu belajar coping skill. Dekat situ kita sedar kita perlu belajar coping skill, cara untuk kita kendalikan kemarahan. Okay? Tapi saya selitkan sedikit tadi, at some point tau. Kadang-kala, kalau sentiasa, okay, itu kita perlu lebih cepat dapatkan bantuan. Kadang-kala tu berbeza dengan setiap hari rasa nak marah. Itu lain. Okay? Encik Azizul Mahadi, aduh, stres lah bos kena tukar. Dan stres juga ada bos yang tak kena tukar. Lapar. Okay. Cik Azizul Mahadi ni bos yang mana ya yang kena tukar tu? Yang saya punya top fan ke tadi? Okay. Sabar. Itulah kehidupan. Tak semestinya apa yang kita nak, kita akan dapat. Tapi cepat atau lambat, kita akan dapat. Okay. Saya dah mulakan tadi tentang pengenalan apa itu emosi. Okay, kalau saya boleh repeat balik lah, takut ada yang baru nak join live ni. Apa itu emosi? Emosi ini adalah satu perasaan yang kuat. Okay, dalam pelbagai jenis bentuk. Emosi ni ada pelbagai. Ada emosi yang positif, ada emosi yang negatif. Okay, ada emosi yang berkasih sayang, emosi keriangan, gembira, suka, riang. Okay, ada emosi yang negatif ataupun emosi yang tidak baik. Contohnya emosi yang cemburu, sedih, takut. Bukan emosi yang tak baik lah, tapi emosi ini ada pelbagai. Okay, saya takut tersalah meaning kat situ. Okay, dan apa itu stres? Okay, stres ini adalah satu tindak balas fizikal. Yang mana tindak balas fizikal, mental dan ke atas. Tindak balas fizikal, mental dan juga emosi ke atas sesuatu situasi yang di luar dalam batasan normal kita. Bila adanya situasi yang kita tak pernah terfikir akan berlaku, kita jadi macam tertekan dekat situ. Okay, sebelum saya nak baca komen-komen ni, macam dah banyak ni komen. Okay, saya nak pergi kepada yang pertama. Okay, okay, untuk topik ini, anger management, tips pertama adalah kita kena kenal pasti. Anda semua kena kenal pasti isu yang menyebabkan anda terganggu. Anda kena kenal pasti isu yang membuatkan anda terganggu sehingga anda tak dapat kawal emosi. Okey. Apa yang berlaku apabila anda tak dapat nak kawal emosi? Okey, situasinya berlaku apabila anda berada dalam emosi yang tidak dapat dikawal. Anda akan mengasingkan diri daripada orang lain ataupun anda ada assumption sendiri. Anda akan ada judgement terhadap situasi itu sendiri. Anda akan rasa tak puas hati dengan kehidupan. Anda akan ada satu judgement, satu apa kita panggil judgement lah, satu judgement dalam situasi yang menyebabkan anda akan rasa salah faham. Okay, dan apabila anda tidak dapat mengawal emosi dengan baik sewaktu situasi yang tegang berlaku, akan berlaku pelbagai efek. Okay? Pelbagai kesan terhadap diri anda. Kesan apa? Yang paling utama adalah kesan perhubungan lah. Perhubungan dengan suami, perhubungan dengan keluarga, perhubungan dengan rakan sekerja, perhubungan dengan anak-anak apabila tak dapat kawal emosi tersebut. Dan selain itu berlaku juga kesan terhadap kerjaya. Okay, mungkin dekat dalam situasi tersebut ada orang akan memberikan penilaian terhadap keberadaan anda di tempat kerja itu. Mungkin orang akan menilai dia ni tak sesuai kerja kat sini dah. Dia tak dapat kawal emosi. Macam tu. Okay.
Emosi terganggu apabila anda tidak dapat mengawal kemarahan dalam sesuatu keadaan. Contohnya, secara tiba-tiba sesuatu situasi itu berlaku tanpa diduga dan anda terus on directly mood daripada suka tiba-tiba jadi nak marah. Okay, you change your mood directly terhadap situasi tersebut. Okay. So, saya nak baca sikit. Anja Uda, kawalan stres based on mind setting. Betul. Kawalan stres ini salah satunya bagaimana how we perceive ourselves. Macam mana kita lihat diri kita. So kalau kita lihat on the positive side, stres itu dapat dikurangkan. Tapi kalau kita tengok on the negative side, stres itu akan berlarutan, prolong dalam masa yang panjang. Okey, nampaknya dah 36 minit kita live bersama. Okey, Cik Muhammad Mahathir Kasim, maksudnya tak tercapai apa, cepat berpuas hati. Maksudnya dekat sini, kalau saya baca balik, marah diri sendiri boleh tak? Maksudnya tak mencapai apa, cepat berpuas hati. Maksudnya kehidupan Encik Muhammad Mahathir ini berjalan dengan lancar. So, sesuatu perkara itu berlaku dengan kebiasaan saja. Macam tu, cepat berpuas hati. Mungkin boleh letakkan target achievement 2 kali ganda, 3 kali ganda dengan kerja yang anda lakukan. Mungkin dekat situ akan adanya tekanan untuk kita bermotivasi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Okay. Cik Muhammad Naim, macam mana nak selesaikan masalah kalau kita stres dengan orang yang tikam dari belakang, lepas tu kena marah-marah? Okay, so ni ada unfinished business mungkin dekat sini. Tertekan dengan orang yang tikam belakang. Okay, kejap lagi kita akan bincangkan tentang isu ini. Acap AB, kalau orang marah, boleh tak kita lawan dia dengan marah juga? It depends on how you perceive that situation, Ashraf. Okay, kalau kita marah, macam mana, boleh tak kita marah orang tu juga? Okay, it depends on how you tackle that situation. Macam mana you tackle isu tersebut. Kalau you rasa marah dan marah boleh menyelesaikan isu, and then ia tak akan memberi impact kepada diri you. Tapi kalau you rasa you marah orang tersebut dan dia marah you balik, boleh menyelesaikan isu. Tak menyelesaikan isu maksudnya you need another solution lah. Sesuatu situasi, sesuatu jalan penyelesaian yang barulah. Selain marah, bertemu dengan marah. Okey, saya ada terbaca semalam. Saya tadi terbaca semalam ada satu artikel. Okey. Kemarahan ini adalah salah satu sedikit percikan api. Saya ada baca salah satu ceramah daripada ustaz, apa saya tak ingat malam tadi. Tapi dia ada menyatakan bahawa kemarahan ini adalah sedikit percikan daripada api. So Encik Ashraf, api bertemu api, percikan itu makin membesar, makin tinggi. So api kena lawan dengan apa? Api kena lawan dengan air. Macam tu. Saya bagi sedikit perumpamaan. Okey, Mimi Liana. Okey, ini pun kawan saya daripada UMT, Sarjana Muda Counselling juga. Hai Mimi, cantiklah counselling ni. Thank you Mimi. Okey, top fan kita Encik Syazlan. Kalau marah boleh panggil bomba tak? Boleh. Kalau Cik Syazlan boleh, saya boleh callkan bomba tu. Saya nak bagi tahu saya punya top fan ni tengah marah. Okey, boleh Cik Syazlan. Okey, seterusnya tadi kita dah pergi berkenaan tentang pengenalan apa itu emosi, apa itu stres. Okey, dan kita juga dah pergi macam mana tips pertama kita nak tahu ialah kita kena kenal pasti isu yang menyebabkan emosi kita terganggu.
Okay. Yang kedua, tips yang kedua, anda semua kena kenal pasti simptom-simptom kemarahan. Okay. Apa itu simptom-simptom kemarahan? Apa itu tanda-tanda kemarahan? Tanda-tanda kemarahan ini ada pelbagai jenis. Ada banyak kriteria yang boleh anda semua justify adakah berlaku dalam diri anda. Okay, saya bagi serba sedikit. Okay, yang pertama, mudah rasa nak marah dalam situasi yang tidak menyenangkan. Okay, bila kita berada dalam sesuatu situasi yang kita tak suka, cepat je arousal kita tu nak marah. Cepat je rasa nak marah. Okay, yang kedua, bertingkah, dari segi fizikal, bertingkah laku biadab. Contohnya, bila kita marah dalam sebagai satu situasi, bila kita berada dalam meeting, contohnya kita sedang memberikan pendapat antara satu sama lain dan kita tidak mempersetujui pendapat rakan sekerja kita, kita bertingkah laku biadab. Yang mana kita terus keluar, contohnya terus keluar daripada meeting tu, tak nak menerima pendapat orang lain, terus keluar dan marah. So itu adalah tingkah laku yang biadab. Yang ketiga, tidak sabar dalam situasi. Contohnya, dalam sesuatu situasi itu, kita dah tahu nak buat benda tu macam ni, kita dah tahu nak setting LCD ni macam ni, tapi disebabkan kita dah duduk, kita nak tunggulah orang lain yang buat LCD tu punya setting. Okay, sorry, line video interrupt tadi. Okay, yang keempat, simptom kemarahan yang keempat adalah suka memperkecilkan orang lain. Contohnya, dalam satu situasi ini, kita dah nampak dah idea yang kawan kita bagi ni tak bernas, tak relevan. Kita memperkecilkan dia di hadapan orang lain untuk menunjukkan kita ni adalah orang yang betul. Macam tu. Yang berapa tadi? Yang kelima, memarahi orang lain secara kasar. Ini adalah verbally communicate lah. You abuse verbally communicate. Kita marah orang tu on the spot. Dia berbeza tau antara outspoken dengan marah ni. Outspoken ni dia memberi something yang good, tapi kalau macam orang yang ada simptom kemarahan ni, dia marah orang tu secara terbuka, tapi marahnya tu kosong. Marahnya tu tak memberi benefit, cuma memaki, cuma memarahi orang tu untuk melepaskan kita punya emosi sendiri. So ada beza outspoken dengan juga temper, baran. Dan seterusnya, simptom yang seterusnya adalah mengugut dan memukul orang lain. Mengugut dan memukul orang lain ni adalah simptom-simptom dari segi abusive lah, penderaan. Kita bukan saja verbally communicate secara biadab, marah apa semua, tapi kita punya fizikal, kita punya tangan, kita punya kaki, semua berjalan. Dan kita akan ada tendensi untuk mencederakan orang apabila kita tak dapat kawal kemarahan kita dengan efektif lah. Yang ini paling bahaya. Itu mengugut, memukul orang lain dan juga mencederakan orang. Paling bahaya sebabnya kita memberi physical abusive terhadap orang. Contohnya, kalau parents, ibu bapa di luar sana yang tak dapat mengawal emosi dengan baik, mungkin kita boleh mencederakan anak kita tanpa kita sedar, di luar kawalan kita. Ataupun bila kita berada di luar kawalan, kita dapat kawal marah kita, kita marah anak kita macam tak ada hari esok, memberikan kata-kata yang tidak baik, kita memberikan mental torture kepada anak kita. Itu adalah simptom-simptom ataupun tanda-tanda kemarahan. Dan seterusnya, ada juga tanda-tanda kemarahan yang lain, iaitu dada. Ini adalah tanda dari segi fizikal juga. Dada rasa sesak, jantung rasa laju. Bila kita tak dapat kawal marah, dada kita jadi, heartbeat kita jadi laju, and then kita rasa dada kita sempit. Macam tu bila kita marah. Saya nak baca sekejap komen-komen daripada tadi.
kawan saya Ashraf. Terima kasih sebab menjawab soalan dengan mantap. Api dengan air, bersemangat dalam hidup saya. Terima kasih Ashraf. Semoga terus kekal dalam live ni. Okey. Saya bacakan sikit daripada Puan Izrin Nur Hidayat. Bila tengah stres, kebetulan anak-anak ada buat salah, memang selalu lepaskan marah pada diorang. Tapi kejap je marah bila ayahnya masuk campur, tambah marah pada anak-anak. So, stres diri saya tadi terus hilang sebab saya tak mampu tengok orang lain marah pada anak-anak walaupun ayahnya sendiri. Dan akhirnya saya akan jadi pelindung pada anak-anak. That time pening kan Puan emosi saya tu? Bukan pening. Tak pening pun. Sebenarnya, anda Puan Izrin ni perlu cari satu momen. Satu teknik macam mana nak reduce kemarahan itu, terutamanya ketika dengan anak-anak. Apa yang anak-anak buat ni kadang-kadang di luar kita punya kotak pemikiran. Apa yang dia buat kat rumah, akalnya tu panjang, tak terfikir pun dia boleh buat. Kenapa anak aku boleh buat macam ni? Aku tak terfikir pun anak aku boleh cerdik buat macam ini. Dan kita marah, kita tak reflect diri kita kepada anak. Tapi bila kita tengok suami kita marah, kita tengok tindakan tersebut. Dan kita dapat rasa kalau kita menjadi anak tu apa perasaannya. Sebab tu tiba-tiba anda akan jadi pelindung. Sebab dah nampak dah dekat situ. Okey, saya pergi kepada, selepas kita dah pergi pada simptom, kita pergi pada ciri-ciri kemarahan. Okey, ciri-ciri kemarahan ni penting. Anda semua kena tahu anda berada di kategori yang mana. Okey? Anda semua kena tahu anda berada di kategori yang mana. Okay. Ciri-ciri kemarahan ni ada 3. Okay. Saya ulang lagi sekali. Kategori kemarahan terbahagi kepada 3. Okay. Setiap individu ini berinteraksi dan bertingkah laku ketika berada dalam kemarahan yang berbeza-beza. Okey, ada orang boleh interact dengan situasi yang di luar jangka dengan keadaan yang baik. Ada orang akan berinteraksi dengan suatu situasi yang di luar jangka dengan keadaan yang tidak baik. Maksudnya tidak betul lah. Dan ada orang boleh menerima dan boleh mengembangkan situasi itu terhadap situasi tersebut dengan sesuatu keadaan yang jauh lebih baik. Okey, apa kategori tersebut? Okey, dengar ya, kenal pasti anda berada dalam kategori yang mana satu. Okey, kategori yang pertama, kemarahan kategori yang pertama adalah open aggressive. Okey, ataupun dalam bahasa Melayunya agresif terbuka. Okey, apa itu agresif terbuka? Okey, individu yang tergolong dalam ciri-ciri agresif terbuka ini berada dalam kemarahan yang suka ditunjukkan secara fizikal. Okay. Orang yang berada dalam agresif terbuka ataupun open agresif ini, mereka suka menggambarkan, menunjukkan kemarahan itu secara terbuka. Okay. Yang pertama secara terbuka, secara fizikal. Okay. The main point is dia suka menunjukkan kemarahan secara fizikal dan juga verbally abusive. Apa itu verbally abusive? Yang macam saya cakapkan tadi, dia suka menengking, memarahi anak-anak, mengeluarkan kata-kata yang kesat. Dan macam mana pula dengan secara fizikal, seperti abusive, mencederakan orang, mengugut orang, memukul orang, membuli, vandalisme. Okay, itu adalah open aggressive. Okay. Individu yang berada dalam kategori open aggressive ini juga mudah, okay, mudah menyakitkan hati orang lain. Okay, mudah menyakitkan hati orang lain dan juga diri dia sendiri. Contohnya, bila dia marah, dia lakukan vandalisme. Okay, melakukan vandalisme, tumbuk dinding ke, tumbuk peti besi ke. So, dia mencederakan diri dia sendiri. Okay, orang-orang dalam kategori agresif, open agresif ini juga
dia juga suka melakukan tingkah laku seperti menjerit, menengking, bergaduh, menuduh orang lain. Dan di dalam kategori open aggressive ini, orang-orang di sini adalah dikenali sebagai hot temper, baran. Kita boleh kenal orang ini dari segi tingkah laku dia adalah dia seperti orang yang baran. Ini adalah open aggressive. Itu adalah kategori yang pertama. Kalau tuan-tuan dan puan nak tahu, kategori yang pertama ini lebih mudah kita ingat adalah orang-orang yang lebih baran, open aggressive. Okey. Kategori yang kedua adalah passive aggressive. Okey, apa itu passive aggressive? Okey. Passive aggressive ini adalah dia terbalik dengan sifat open aggressive. Dia jauh berbeza dengan open aggressive. Kalau orang-orang yang passive aggressive ini, bila mereka berada dalam satu situasi yang tegang, marah, emosi marah itu, emosi tersebut berada dalam dirinya, orang-orang yang berada dalam kategori passive aggressive ini akan lebih suka berdiam diri. Okey, dia akan isolate, dia akan pinggirkan diri dia, asingkan diri dia daripada orang lain. Dan individu-individu yang berada dalam kategori yang kedua ini sangat berhati-hati ketika melontarkan kata-kata ketika mereka sedang marah. Sebab mereka sangat tahu macam mana kalau mereka bercakap, mungkin percakapan itu akan menyakitkan hati orang. So lebih baik dia diamkan diri, okey, keluar daripada zon kemarahan itu, asingkan diri daripada zon kemarahan itu dahulu. Macam tu. Itu adalah kategori yang kedua. Okey, kategori yang pertama tadi tuan-tuan dan puan-puan, open aggressive. Ingat, open aggressive ini orang yang suka marah dalam fizikal ataupun dari segi verbally abusive ataupun kita kenali sebagai temper, baran. Okey, kategori yang kedua adalah aggressive passive. Okey, apa itu aggressive passive? Orang-orang yang marah tapi lebih suka isolate, mendiamkan diri, mengasingkan diri daripada orang lain. Dan kalau mereka nak bercakap waktu mereka marah, mereka lebih take a step back lah. Maksudnya mereka akan cuba fikirkan, betul tak apa aku nak cakap ni? Kalau aku cakap ni memang habislah orang semua kat sini terasa hati. Macam tu. Okey, sebelum saya masuk kepada kategori yang ketiga, saya nak buka dulu slot komen ni. Saya nak baca dulu. Okey, Puan Norashikin Awang. Puan sekadar berkongsi impak pandemik pada emosi saya. Terima kasih Puan Norashikin. Pada hari kedua PKP 2.0, secara tiba-tiba saya berasa sempit dalam dada dan berdebar-debar. Okey, mungkin bimbang memikirkan operasi kedai beroperasi sehingga jam 8 malam sahaja. Namun apa yang saya buat adalah saya ambil masa untuk buat deep breath. Okey, betul. Ambil nafas panjang, kira dalam urutan menurun. Lepaskan nafas perlahan-lahan dan baru hilang rasa bimbang dan debar tadi. Okey, betul. Okey, apa yang Puan Norashikin buat ni adalah salah satu teknik, salah satu cara untuk kawal emosi. Tak kira dalam macam Puan Norashikin ni, emosi dia adalah, perasaannya adalah bimbang. Okey, so dia akan ambil nafas. Okey, belajar pernafasan yang betul untuk kawal kebimbangan, ketakutan, kesedihan. Sebab macam tadi at first point saya cakap, emosi ini, perasaan ini berlaku dalam pelbagai jenis bentuk. Ada perasaan, ada emosi sedih, ada emosi bimbang, takut, gembira, riang. So ada pelbagai perasaan. Terima kasih Puan Norashikin kerana memberikan input yang menarik, cara yang sangat berkesan yang telah anda sendiri praktikkan. Okey. Okey. So tadi saya dah pergi kepada dua kategori kemarahan. Okey, yang pertama kalau anda ingat lagi, open aggressive. Yang kedua,
passive aggressive. So yang ketiga, yang ketiga ni apa? Dia adalah assertive anger. Assertive anger, ASERTIFANGER, assertive anger. Okay, apa itu assertive anger? Assertive anger ini adalah orang yang berada dalam kategori yang amat bijak dalam mengawal kemarahan. Orang-orang yang berada di assertive anger ini. Kerana apa? Okay, ketika mereka sedang marah, okay, individu ini akan gemar berbincang mengenai isu yang tidak selesa itu. Okay, dan orang-orang yang seperti ini, dia akan lebih menghormati pandangan orang lain. Berbeza dengan orang yang open aggressive tadi. Kalau dalam perbincangan tak suka, tak nak terima orang punya pendapat, terus lontarkan kata-kata yang memalukan orang tersebut, ataupun terus melakukan tingkah laku yang tak baik. Tapi untuk assertive anger, orang yang berada dalam kategori assertive anger ini, mereka lebih sukakan perbincangan. Mereka lebih sukakan dual communication. Mereka lebih sukakan komunikasi-komunikasi yang berkesan untuk menyelesaikan isu tersebut. Dan dia hadap situasi tersebut dengan keadaan yang baik. Dan individu dalam kategori ini juga, ketika mereka dalam kemarahan, mereka akan melontarkan kata-kata. Okay, mereka akan bagi feedback. Tapi sebelum orang-orang ini memberi feedback, dia akan fikir dulu, thinking. Dia akan memikirkan dulu, adakah kata-kata aku ini akan menyakitkan hati orang lain? Adakah kata-kata aku ini valid, betul, rational untuk aku lontarkan, supaya orang lain tak sakit hati. Okay? So sekarang ni dah tahu tak anda semua ada tak berada dalam kategori-kategori ini? Ada tak yang tiba-tiba tersedar, oh aku ni open aggressive rupanya baran dengan anak-anak. Oh aku ni passive aggressive rupanya. Ataupun aku ni bijak rupanya, assertive anger. Okay, so sekarang dah tahu tak anda semua berada di kategori yang mana, ataupun tak ada dalam kategori ini. So kalau tak ada dalam kategori ini, maksudnya anda orang yang sangat bijak mengawal emosi. Okay, so kita pergi kepada next tips lah, ataupun next perkongsian. Kalau anda semua nak tahu, isu kesihatan mental juga boleh menyebabkan seseorang itu tidak dapat mengawal kemarahan. Okay, ada sesetengah individu tidak dapat mengawal emosi disebabkan mereka mempunyai isu kesihatan mental. Okay, apa salah satu contoh disorder kesihatan mental yang berlaku terhadap individu-individu yang tak boleh nak kawal emosi? Okay, saya bagi 3 contoh yang paling mudah lah. Isu ketagihan dadah. Dia berkait rapatlah dengan kes-kes jenayah di luar sana. Okay, apabila penagih berada dalam satu tahap yang kita panggil selalu haid lah kan, berhayal, dia nak dapatkan dadah tu tapi tak dapat, contohnya tak ada duit, so minta dekat mak, peras ugut mak, sebab dia nak dapatkan barang tapi tak ada duit, mak tak nak bagi, so dia tak dapat kawal emosi. So tak ada kawalan emosi yang baik dekat situ disebabkan ketagihan dadah. Okay, yang kedua, ketagihan arak. Okay, apabila berada dalam keadaan yang mabuk, pemabuk akan berada dalam keadaan yang berhayal. Dia tak tahu situasi yang sebenar, dia tak berada dalam keadaan yang nyata. So dia akan bertingkah laku luar kawal. Mungkin dia akan lakukan vandalisme, mungkin dia akan mencederakan orang lain. Contohnya sejak kebelakangan ini berlaku banyak kes-kes jenayah pemabuk melanggar individu yang menaiki basikal, individu yang berjalan kaki kerana mabuk. Dan salah satu kesihatan mental juga yang mungkin ni tidak terlalu famous isu kesihatan mental ini, tetapi dia memberi efek. Okay, masalah individu yang mempunyai isu eating disorder. Mereka juga akan terlibat dengan pengawalan emosi ini kerana eating disorder ini sangat ekstrim. Okay, dia akan ada 2 bentuk eating disorder ini. Pertamanya, ada individu yang akan gain weight. Okay, dia akan naik, berat badannya akan naik secara mendadak. Ataupun
Yang keduanya, kategori individu itu berat badannya akan turun secara mendadak disebabkan adanya eating disorder ini. Apa kaitan dengan kawalan emosi? Bagaimana penerimaan orang di luar sana? Okay, bagaimana persepsi dia menerima orang di luar sana? Contohnya, kau ni kan dulu kurus, kenapa sekarang gemuk sangat lah? Macam tu. So, dia nak kawal emosi dia untuk menerima penerimaan orang lain. Itu juga memberikan satu efek kepada diri dia sendiri. Ataupun mungkin dulu dia gemuk, sekarang ni dia dah kurus. Dah kurus sangat dah. Tu teen lah, kurus sangat. So ada persepsi orang akan cakap, dulu kan kau gemuk, sekarang kenapa kurus sangat? Isap dadah macam tu. So that stigma, macam mana anda nak kawal emosi dalam menerima pandangan-pandangan orang lain. Itu adalah berkaitan dengan disorder lah, kesihatan mental. Okay, ada tak yang nak tanya soalan? Saya buka ruangan untuk tanya soalan. Dah 1 jam dah kita live bersama ni. Ada tak yang nak tanya soalan? Sebelum saya nak teruskan to the next issue. Okay, tak apa, kita teruskan. Kalau ada yang nak tanya, boleh tanya Nuraimi Najiha, kawan saya. Terima kasih. Thank you for watching me. I'm proud of you. Proud of you too lah. Kalau siapa-siapa nak bagi, saya nak buat promote sikit lah kawan saya ni. Siapa-siapa nak beli daging harimau menangis, belilah dengan Nuraimi Najiha ni. COD dia tip-top. Okay, tak payah bagi location, dia dah tahu dah rumah you all kat mana. Okay, Ashraf kata, betul ke marah tanda sayang? Okay, betul ke marah tanda sayang? Okay, soalan ni macam soalan terpencil lah Ashraf ya. Perlu ke saya jawab ni? Betul ke marah tanda sayang? Okay, macam saya cakap tadi, kenal pasti dulu isu kenapa anda marah. Kenal pasti isu tersebut. Okay, marah sebab apa? Marah sebab risau ke, marah sebab cemburu ke, marah sebab hal-hal yang lain. Baru anda tahu betul ke tu tanda sayang ke tak. Okay, so saya nak teruskan untuk kita pergi kepada cara atasi kemarahan. So kita dah sampai ke teknik lah ataupun solution. Tadi kita dah bincang pasal situasi, kita dah tahu mengenai isu tersebut, isu-isu berkenaan dengan emosi, isu-isu suri rumah, isu-isu penjawat awam yang perlu bekerja dari rumah. Okay, macam mana cara untuk atasi kemarahan ini? Saya kongsikan tips, tapi tips tidak terlalu banyak lah. Mungkin saya bagi few tips saja supaya tips-tips yang saya berikan ini dapat memberikan anda manfaat yang lebih. Kalau bagi banyak sangat sekarang, tak ingat yang mana satu. So lebih baik kita step by step lah. Macam tu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kala at a certain moment, kita saya pun sebagai kaunselor, siapa ni? Kadang-kala kita pun dah control, kita dah cuba kawal anger, kemarahan kita dengan satu keadaan yang sangat baik, dengan satu keadaan yang sangat teliti supaya kita tidak outburst, kita tidak pecahkan emosi itu dan memberi efek kepada orang-orang lain. Tapi at a certain moment, we are still a human. Kita masih tak lari daripada buat kesilapan. Mungkin situasi tersebut tidak mampu untuk kita kawal, out of our control. Mungkin situasi yang berlaku itu tak mampu kita nak kawal. So dekat situ kita tersasar. So kita terburst. So emosi itu terpecah. Dan inilah yang saya nak ajar cara-cara untuk atasi kemarahan. Okay, yang pertama, apa yang penting adalah diri sendiri. Okay, apa yang saya maksudkan dengan diri sendiri ataupun yang paling penting adalah lakukan self-talk. Okay, kenal diri sendiri. Okay, kenal diri sendiri, lakukan self-talk. Contohnya,
Okay, saya bagi satu contoh. Kalau anda semua bekerja dari rumah, okay, kalau anda semua bekerja dari rumah, tengah-tengah buat live ni, tengah-tengah buat live, anak tumpahkan air. Okay, kita ni tengah bekerja, tengah live ni depan majikan, anak pula boleh tumpahkan air. Okay, waktu tu emosi ni rasa macam dah nak meletup dah. Rasa macam time tu nak pang je anak tu. Okay, tapi kita kena cepat-cepat self-talk, kena cepat-cepat buat. Okay, contohnya aku ni tengah kerja, tengah cari rezeki untuk anak aku. Tak apa. Okay, minta majikan stop sekejap. Cepat-cepat lap. Okay, buat self-talk. Maksudnya it's okay, aku ni ayah yang baik, anak aku ni tak tahu apa-apa. Cepat-cepat supaya anger, that emosi tu dia dah memuncak tu kendur. Daripada emosi yang tengah tinggi tu kendur, terus rasa macam it's okay, anak aku ni kecil lagi, tak faham. Macam tu. Okay, itu tips yang pertama, do self-talk. Okay, every day. Setiap orang perlukan self-talk untuk diri sendiri, untuk lebih bermotivasi. Okay. Okay, yang kedua, take a deep breath. Okay, ambil nafas yang panjang. Okay, ambil nafas yang dalam, macam Puan Nur Rashikin ajar tadi. Okay, ambil nafas. If anything happen dalam satu situasi itu, kita take a few moment lah, ambil few second. Okay, ambil nafas kejap, tarik nafas dalam-dalam, lepaskan perlahan-lahan. Ataupun terus cari another things is kita pergi bersia-sia. Kalau kita tengah marah dalam situasi tu, contohnya kita sedang bergaduh. Okay, bergaduh dengan anak ataupun bergaduh dengan pasangan di rumah ataupun bergaduh dengan keluarga. Okay, ambil momen keluar dari keadaan itu, pergi bersia-sia. Okay, pandang ataupun cari benda-benda yang hijau, yang mendamaikan. Pergi taman ataupun tengok budak-budak bermain. Macam mana dia menyalurkan kegembiraan tanpa memikirkan masalah. Okay. Contohnya, kadang-kadang waktu PKP ini kita ada satu kekangan lah untuk bersia-sia. Tak boleh, shopping mall pun tutup. So dekat situ mungkin kita dah mendap dekat rumah, tak boleh nak pergi mana-mana. Tapi how we do, macam mana kita nak maximize masa yang ada dekat rumah dan ruang yang ada dekat rumah itu dengan baik. Kita kena plan. Okay, anda semua kena plan apa yang anak anda suka, aktiviti apa yang boleh menarik minat anak anda dekat situ. Ataupun kalau bergaduh dengan pasangan, macam mana nak pujuk ni, tak boleh bawa pergi luar, tak boleh nak bawa jalan-jalan, tak boleh nak bawa food hunting. Jangan risau, sekarang ni musim PKP, banyak runner. Buat je lah, surprise kan boleh kan. Okay. Yang ketiga, okay, yang pertama tadi saya ulang balik. Yang pertama, do self-talk, banyakkan self-talk. Yang kedua, take a deep breath, pergi bersia-sia ataupun maximize ruang yang ada di rumah sewaktu PKP ini. Dan yang ketiga, salurkan energi yang negatif ke sesuatu yang positif ataupun channel your negative vibe to something yang positif. Sublimate that. Okay, contohnya waktu PKP ni kita ada banyak masa dekat rumah. Kalau anak-anak ni buat sepah, okay, kita baru duduk ni nak kemas, baru siap kemas rumah, baru siap mop. Okay, anak-anak dah buat sepah balik. So kita sebagai ibu bapa kena kenal pasti waktu apa yang kita boleh kemas rumah. Timing apa yang sesuai untuk kita kemas rumah dan timing apa yang tak sesuai untuk kita kemas rumah. So dekat situ kita manage, kita control our emosi based on our timing lah. Maksudnya kita dah tahu dah pukul 10 ni anak-anak tengah aktif, tengah lincah, tengah menyepah, otaknya tu tengah kreatif, nak buat tu, nak buat ni. So jangan cuba untuk kemas rumah. Mungkin waktu tengah hari pukul 2 diorang dah penat, tengah hari tu diorang tidur, dan kemaslah rumah waktu itu. So it's how we cuba untuk kenal pasti isu itu dan how we handle that situation. Ataupun
Mungkin kita boleh sediakan timetable, mungkin boleh didik anak-anak dekat rumah. Mungkin ini adalah satu benefit untuk ibu bapa yang sebelum ini terlalu sibuk bekerja di luar, tapi kali ini bekerja di rumah, ada masa untuk kenal anak-anak dengan lebih dekat. Macam tu. So dekat situ kita boleh buat timetable, kenal pasti apa anak-anak kita suka. Oh, baru tahu rupa-rupanya waktu tengah hari anak-anak suka makan makanan yang macam ni, yang pengasuh dia masakkan selalu. So dekat situ baru boleh tahu. Oh, as a parent we should know something, apa yang anak kita suka makan waktu tengah hari. Breakfast tu anak-anak kita suka makan apa. Kalau dulu anak-anak breakfast makan dekat kantin kan. Okay, sekarang kita kena kenal anak kita suka makan apa dekat rumah ni. Dekat situ kita akan ada bonding. Macam tu, akan ada bonding. Sama juga macam suami. Semuanya sama dari segi perhubungan, tapi how we handle that situation. Okay, yang keempat, lakukan senaman dan aktiviti bersukan. So jangan jadikan dekat luar sana, jangan jadikan PKP ini salah satu sebab untuk anda tidak bersukan. Okay, walaupun gym tutup, dekat rumah ni mustahil. Okay, kalau TV rosak, mustahil handphone pun rosak. Okay, kalau TV rosak, handphone mesti ada. So kalau ada handphone, mustahil lah tak ada YouTube. Dekat YouTube tu ada pelbagai senaman, ada pelbagai jenis aktiviti bersukan yang anda semua boleh buat di rumah sahaja. Okay, type je nak apa. Okay, yang kelima. Yang kelima ni mungkin orang semua tak cakna ataupun tak terfikir nak buat. Okay, yang kelima, anda boleh mendengar muzik. Mendengar muzik. Okay, contoh, kalau ibu-ibu yang lahir zaman 70-an, dengarlah range lagu zaman you membesar. Kalau macam saya, lahir zaman 90-an, saya dengar range lagu yang saya membesar. Okay, mendengar minat ataupun muzik yang kita suka mungkin boleh mendamaikan ataupun menyejukkan emosi kita yang sedang tidak stabil waktu tersebut. Okay, kalau anda jenis marah, okay, kalau anda adalah orang-orang yang jenis passive aggressive tadi, salah satunya anda boleh mendengar muzik kalau anda sedang marah. Okay, dengar muzik. Kalau lebih selesa dengar muzik pakai earphone, why not, dengar je lah pakai earphone. Ataupun dengar sambil memandu, driving, bergaduh dengan mak, bergaduh dengan pasangan, keluar bawa kereta around taman, pusing, habis satu lagu balik rumah. Kalau dah rasa lega, benda tu dah jadi kendur. Macam tu. And then yang keenam, ini tutup mata dan bertenang. Okay, ini mungkin agak sukar untuk orang yang sedang marah. Tutup mata dan bertenang. Macam mana nak tutup mata? Dah lah tengah panas, nak suruh tutup mata pula. Okay, maybe anda boleh berada dalam satu ruangan. Okay, masuk bilik. Okay, duduk ataupun baring. Okay, tutup mata. Apa yang anda nak bayangkan ni kalau tutup mata? Okay, bayangkan sesuatu yang menyenangkan. Okay, dulu lecture saya ajar, kalau kita stres, okay, tutup mata, bayangkan something yang tenang, berada di padang ataupun di bahagian ataupun di pokok-pokok yang hijau. Okay, hijau tu adalah warna yang menenangkan. Macam tu. Dan seterusnya, yang ketujuh. Yang ini jarang-jarang orang nak buat. Okay, puji diri sendiri. Ni bukan masuk bakul angkat sendiri, bukan. Okay, puji diri sendiri. Contoh, saya bagi contoh tadi. Jika berada dalam keadaan yang tegang, okay, keep saying dalam hati, aku boleh handle, aku boleh buat benda ni, aku boleh settle kerja ni, aku boleh, aku pekerja yang baik, okay, aku hebat. Okay, keep puji diri sendiri. Okay, jangan rasa malu sebab it between yourself lah. Puji diri sendiri dalam hati, tak ada apa yang rugi pun nak puji diri sendiri. Okay. Dan seterusnya, yang ke-8, yang ini mungkin sama macam yang ke-5 tadi. Okay, gelak. Find something fun. Cari sesuatu jenaka. Contohnya tengah-tengah marah ni, masuk dalam kereta, buka YouTube, tengok cerita Sepatu Reunion ke yang gelak-gelak. Okay, untuk reduce kita punya stres ke tahap yang lebih rendah. Untuk kendurkan sedikit. Untuk channelkan kita punya kemarahan itu ke suatu situasi yang lebih biasa, lebih normal, lebih tenang. Okay?
Okey, yang ke-9. Yang ke-9 ialah saya nak bagi tahu kat anda semua apa yang saya buat pagi tadi bila cermin mata saya patah. Okey, komunikasi I statement. Kita change komunikasi kita. Daripada kita nak salahkan pasangan kita, you lah salah, you yang pijak cermin mata I. Macam tu, kita tukar. Saya lah yang salah. Saya yang letak cermin mata tu kat lantai. Cuba kalau saya letak cermin mata tu dekat atas meja. So we change that statement akan membuatkan kita punya mind pun akan bertukar. So kita akan lebih tenang dekat situ dan kita akan nampak, we reflect that, oh ini adalah salah saya, bukan salah pasangan saya. So itu adalah apa yang saya buat pagi tadi sewaktu cermin mata saya patah. So bila anda marah, anda nak lontarkan kata-kata yang kau yang buat benda ni, so kau tanggunglah ni risiko. Kau yang salah buat. Why not you change? Okay, tukar balik perkataan itu saya. Kalaulah saya tengok balik kerja dia ni, mungkin dia tak akan buat kesalahan sebesar ini. Okay, before you speak, you think first. Macam itu. And then yang ke-10, kalau kemarahan anda semua ini berlaku setiap hari secara tiba-tiba dan tidak dapat dikawal, semua isu nak marah. Okay, apa semua isu nak marah contohnya? Contohlah isteri. Okay, isteri potong sayur petola, selalunya kecil-kecil. Tiba-tiba hari ni terpotong sayur tu besar. Okay, marah. You ni kenapa masak sayur potong besar-besar? Selalu kan potong kecil-kecil. Okay, that simple situation pun nak marah. Okay, simple situation, simple situasi, simple keadaan pun nak marah. So maksudnya you memerlukan bantuan. Okay, bantuan dari siapa? Okay, dekat luar sini ada banyak bantuan. Kita di unit psikologi pun boleh memberikan bantuan untuk mengawal emosi. Macam apa yang sedang saya lakukan ini. Okay, berjumpa dengan kaunselor. Okay, kalau anda rasa malu nak berjumpa dengan kaunselor, nak pergi bangunan, malulah nak pergi unit psikologi ni, mesti orang tahu ni, aku ni ada masalah. No, that stigma bukan lagi perlu ada pada zaman 2021. Okay, dan anda boleh berjumpa dengan kaunselor, boleh jumpa terapis, dan boleh jumpa psikiatris sekiranya sekiranya isu-isu tersebut terlalu mengganggu diri anda sendiri. Okay, sebelum saya nak habiskan slot live saya pada hari ini, saya nak baca sedikit komen. Izrin Nur Hidayat. Macam mana kita nak berhadapan dengan majikan yang lepaskan emosi kepada staf? Tak tahu apa salah atau silap kita sendiri sebab majikan tu maklumkan, lama-lama kita pun jadi stres lah sebab layan stres dari majikan itu sendiri. Okey, macam mana kita nak apa soalan tadi? Macam mana kita nak berhadapan dengan majikan yang lepaskan emosi pada staf? Okey, macam mana kita nak berhadapan? Okey, macam yang saya ajarkan tadi. Okey, yang pertamanya, kita kena tahu the aim we are going to the office. Kenapa kita pergi kerja? Apa matlamat utama kita untuk cari rezeki? Dekat situ kita akan ada sedikit motivasi untuk kita teruskan kehidupan kita yang sangat memenatkan pada hari tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, banyakkan bercakap dalam diri sendiri. You are strong, you can handle this. Okay? Banyak positifkan diri sendiri, banyak melakukan I statement. Okay? Bos saya ni marah bukan pada saya. Okay? Tak ada sebab dia nak marah saya. Kenapa saya nak ambil hati? Banyakkan bermotivasi dengan banyakkan lakukan self talk. Okay? Dan juga boleh juga dengar muzik untuk happykan mood-mood yang tegang pada waktu itu. Okay? Dan seterusnya, kita boleh pergi pada next question.
Zul Adilah, terbaik. Emosi negatif, terutamanya marah, boleh diatasi dengan restructure balik cara berfikir ketika itu. Okay? Self-talk antara teknik yang berkesan, betul. Self-talk ini tidak memerlukan usaha yang terlalu berat. You just between in yourself, okay? You just cakap dengan diri sendiri je. Yang penting self-talk itu berkesan dengan diri you. Dan dia boleh bermotivasikan diri you semula. Okay, kita baca daripada komen Syazarin Saparati. Muhammad Haziq Abdul Razak, ni staff saya ni. Puan, macam mana dengan kawan yang suka bawa bekal pergi kerja dan suka menunjukkan dekat kawan yang single ni kadang-kadang? Stres. Okay. So dekat sini saya faham Syazarin nak bagi tahu dia sedang single. So siapa-siapa yang memerlukan pasangan, boleh contact dengan Syazarin Saparati ni. Dekat sini dia dah komen dah, dia stres bila tengok staff saya bawa bekal. So maksudnya dia nak pasangan. So dekat sini siapa yang live memerlukan pasangan, boleh contact Syazarin Saparati. Okay. So saya rasa cukup sampai di sini saja perkongsian saya selama hampir 1 jam lebih ni. Saya berharap agar perkongsian saya pada hari ini, okay, dari segi tips, dari segi simptom yang mungkin anda semua mungkin tak pernah tahu, ataupun dari segi kategori, mungkin tak pernah tahu kemarahan ni ada banyak kategori rupanya. Saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan pertolongan ataupun bantuan, ataupun dapat mencelikkan anda semua di luar sana mengenai kepentingan mengawal emosi. Okay? Terutamanya di zaman-zaman pandemik PKP ini, COVID-19 ini, berlaku banyak isu-isu semasa. Isu-isu dari segi kehidupan, beban, keuangan, keluarga, diri sendiri yang memungkinkan kita untuk tidak boleh berada dalam keadaan situasi yang normal. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih Puan Ismawati Bedu, terbaik perkongsiannya Puan. Terima kasih Puan Ismawati. Okay, saya berharap saya akan berjumpa anda lagi mungkin di segmen yang lain, di dalam tajuk yang baru, okay, pada lain waktu lagi. Okay, terima kasih semua kerana join live saya pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.